1 November 2020, negara Malaysia sekali lagi digemparkan dengan kes pembunuhan di mana kes ini berlaku di Terengganu dan juga merupakan satu kes yang sangat kejam dan tragis, di mana ia melibatkan seorang wanita yang berusia 19 tahun, Siti Nur Suria. Mangsa dikatakan telah dijumpai dalam keadaan terlantar di ruang tamu rumahnya dengan keadaan tangannya telah terputus dan badan mangsa berlumuran darah. Pada masa yang sama, barangan peribadi mangsa seperti telefon bimbit, wang bernilai ratusan dan juga 2 beg tangan mangsa telah diambil oleh si pelaku. Kes ini pada mulanya dinyatakan sebagai sebuah kes samun dan bunuh, tetapi setelah beberapa hari polis melakukan penyiasatan, polis menyatakan bahawa kes ini bukanlah kes samun dan bunuh tetapi merupakan kes pembunuhan. Permasalahan ini telah membawa kepada kematian Siti Nur Suria yang juga merupakan mangsa dalam kes ini. Di umur yang sangat muda, beliau telah meninggalkan seluruh keluarganya buat selama-lamanya. Bapa mangsa tidak sanggup untuk memberitahu kejadian yang sebenar kepada ibu mangsa. Malah mereka sekeluarga terpaksa berpindah ke rumah pusaka yang berada di kawasan lain kerana trauma pembunuhan itu berlaku di dalam rumah tersebut. Setelah melakukan penyiasatan yang lebih lanjut, pihak polis telah menemui barang bukti yang menunjukkan kes ini adalah satu kes pembunuhan seperti rakaman CCTV yang berada berdekatan dengan rumah mangsa. Melalui rakaman CCTV tersebut, didapati bahawa rakan mangsa ada berjumpa dengan mangsa. Beliau merupakan suspek utama dalam kes pembunuhan Siti Nur Suria ini. Semasa dalam siasatan, beliau dikatakan menjawab persoalan yang ditanyakan kepada beliau dengan jawapan-jawapan yang agak mencurigakan. Dikatakan juga bahawa barang-barang mangsa dijumpai dalam beg beliau. Oleh itu, suspek tersebut telah ditahan dan telah disyaki sebagai pembunuh dalam kes ini. Berdasarkan kenyataan pihak polis, dikatakan bahawa mangsa dan suspek pada mulanya berborak di ruang tamu mangsa, tetapi terjadinya perselisihan faham antara mangsa dan suspek yang membawa kepada kata-mengata. Pada akhirnya, mangsa ditikam sehingga mati oleh beliau dengan pisau yang terdapat di ruang tamu. Pada masa yang sama, kejadian ini berlaku di hadapan ibu mangsa sendiri yang terlantar di ruang tamu akibat kanser otak. Kes ini merupakan kes yang menyayat hati di mana ibu mangsa melihat sendiri bahawa anaknya telah dibunuh di depan matanya sendiri. Mengenai strategi menangani permasalahan berdasarkan isu ini, permasalahan yang dihadapi iaitu isu terhadap rakan baik di mana terjadinya perselisihan faham antara mangsa dan juga suspek semasa sedang berbual. Pada pendapat saya, rakan-rakan menggalakkan dan menyokong antara satu sama lain pada masa yang sukar dan secara amnya ia boleh memberi impak yang positif kepada kehidupan masing-masing. Walau bagaimanapun, mereka juga bersedia untuk mengadili dan mengkritik secara konstruktif dan menolak untuk bercanggah dengan apa yang boleh membawa kepada kejatuhan akhirnya rakan dan hubungan itu. Mengenai strategi menangani permasalahan berdasarkan isu ini, permasalahan yang dihadapi iaitu isu terhadap rakan baik di mana terjadinya perselisihan faham antara mangsa dan juga suspek semasa sedang berbual. Pada pendapat saya, rakan-rakan menggalakkan dan menyokong antara satu sama lain pada masa yang sukar dan secara amnya ia boleh memberi impak yang positif kepada kehidupan masing-masing. Walau bagaimanapun, mereka juga bersedia untuk mengadili dan mengkritik secara konstruktif dan menolak untuk bercanggah dengan apa yang boleh membawa kepada kejatuhan akhirnya rakan dan hubungan itu. Di sini saya ingin berpesan kepada semua orang termasuk diri saya sendiri bahawa tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan dengan baik-baik. Banyak inisiatif dan alternatif yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berunsurkan perselisihan faham baik dengan rakan baik sendiri, keluarga
dan mungkin juga dengan diri sendiri. Kita hanya perlu menenangkan diri kita seketika jika kita berada di tahap yang tidak boleh berkompromi langsung dengan orang lain. Malah kita juga perlu memikirkan baik buruknya dari segala aspek seperti orang sekeliling atau mungkin diri sendiri. Sebelum saya mengakhiri kronologi kes ini, saya harap untuk keluarga mangsa dapat bertabah dan terus kuat. Perlu terus mendoakan almarhumah Siti Nur Suria binti Ismail agar ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mensedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Sekian, terima kasih.